لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني وشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد والحمد لله. Kita sambung kitab kita pada pagi ini. Kita berhenti pada muka surat yang ke-7, kitab Jawhar Al-Mawhub wa Munabbihatil Qulub, muka surat 7. Muka surat 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 daripada bawah. Muka surat 7, 12 daripada bawah. Kita membahaskan kitab Fadail A'mal. Bukan kitab Fadail A'mal, kitab yang membincangkan tentang fadilat-fadilat dalam beramal. Yang mana bab yang pertama kita masih lagi bincang berkaitan dengan kelebihan ilmu dan ulama. Kita dah bahas sekali dah kelebihan ilmu dan ulama. Ya, kita sekarang sambunglah surat 7. Apa nipisnya kitab tu? Salah kitab tu. Subuh itu maghrib. Saya tukar. Kitab Musalli tu maghrib, subuh kitab kelebihan dalam beramal. Yang mana kita berhenti dalam membincangkan baru masuk membincangkan tentang kelebihan ilmu dan ulama. Surat 7, 12 daripada bawah. Baru betul tebal tu. Salah kitab lah. Mujur simpan dekat masjid lah. Senang simpan kat rumah, tak ada kitab lah. Okay, muka surat 7, 12 daripada bawah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, dan memadalah ilmu itu kemuliaannya, bahawasanya tiap-tiap seorang mendakwa akan dia. Ni ayat kena baca betul ni. Kitab kita antara kitab lama sebenarnya ni. Sebelum ni kita bincang berkaitan dengan beberapa kisah. Yang terakhir berkaitan dengan mati syahid. 3 jenis mati syahid tu, itu yang terakhir. Kemudian kita masuk dan memadalah ilmu itu kemuliaannya. Ni kalau baca sekali macam mana nak baca, apa maksud dia? Dan memadalah ilmu itu kemuliaannya, bahawasanya tiap-tiap seorang mendakwa akan dia. Maksudnya, dan memadalah ilmu itu kemuliaannya, dan ilmu itu, dan orang yang ada ilmu tu mulia. Dan memadalah ilmu itu kemuliaannya. Macam mana nak bahasa sekarang? Ilmu itu mulia. Okey? Ilmu itu mulia. Buktinya tu. Tapi bahasa dulu macam ni, dan memadalah ilmu itu kemuliaannya. Bunyi macam lain, tapi maksud tu macam ni. Ilmu itu mulia. Okey?
Buktinya tu maksud dan memadalah. Kita kena kembali 100 tahun lepas baru boleh kita faham. Dan memadalah ilmu itu kemuliaannya. Ilmu itu mulia. Buktinya bahawasanya tiap-tiap seorang mendakwakan dia. Buktinya semua orang akan dakwa dia ada ilmu. Tu bukti ilmu tu mulia. Tahu buat tahu. Itu maksudnya tahu perkara ni, tahu buat ni, tahu kerja ni, semua tahu jalan ni, semua tahu dia. Itu bila orang tanya, dia pun mendakwa dia ada ilmu tentang perkara itu. Itu bukti ilmu tu mulia. Sebab pakat orang nak orang nak dakwa, orang nak mengaku yang dia ada ilmu. Itu bukti ilmu tu mulia. Tengok ayat dia. Dan memadalah ilmu itu kemuliaannya, bahawasanya tiap-tiap seorang mendakwa akan dia. Semua akan dakwa dia ada ilmu, menandakan ilmu itu mulia. Dan memadalah jahil itu kejinya. Jahil tu memang keji. Buktinya bahawasanya mengingkar tiap-tiap seorang akan dia. Bila kita kata dia jahil, kita tuduh dia jahil, atau kalau bahasa jahil tu mungkin kasar bagi kita, tak tahu. Samalah jahil dengan tak tahu. Kita kata dia tak tahu, kita kata dia jahil, dia akan mengingkar. Bahawasanya mengingkar tiap-tiap seorang akan dia. Bukan tak tahu, dia mengingkar, dia tak nak. Dia tak nak letak jahil tu dekat dia, sebab hinanya jahil tu. Itu maksud. Malah jahil ataupun kejinya ataupun buruknya jahil itu, semua orang tak nak mengaku dia tu tak tahu. Semua orang tak nak mengaku dia tu tak tahu. Semua orang akan mengaku dia tu tahu. Bila tahu, ilmu lah. Itu cuma dakwa, belum tentu dia tahu ataupun tak tahu. Cuma bukti ilmu itu mulia. Semua orang mengaku dia ada. Semua dia nak ulas. Semua dia nak bagi pendapat, nak bagi tahu dia ada ilmu lah. Dan jahil ni, semua orang tahu dia tu keji. Buktinya bila kita sebut kau jahil, dia akan marah, walaupun hakikatnya memang dia jahil. Ataupun bodoh. Kalau cakap tak tahu tu bunyi lembut sikit. Kalau kita semua kata kat siapa-siapa bodoh, dia akan marah walaupun hakikatnya memang dia bodoh. Nak bagi tahu kebodohan itu adalah keji, atau jahil itu adalah keji. Malah kalau bukan tu aja, kafir, kufur. Orang kafir pun saya pernah jumpa 2-3 orang kafir tak suka kata dia kafir. Kita punya naik pening. Dia kafir. Orang Cina, orang India seorang. Bila kita kata dia kafir, dia tak suka. Aku sampai hati cakap aku kafir. Loh, memang kafir. Dia nampak benda tu keji. Dia tak nak. Habis tu nak cakap apa? Non-Muslim. Non-Muslim tu tak kafir ke? Kafir. Tapi dia rasa tak sedap. Pernah rasanya kecoh sekali dekat negara kita. Jangan cakap begitu ke macam mana saya tak berapa ambil ni sangat. Cuma pernah sekali sampaikan, kalau boleh jangan cakaplah kafir-kafir, dia orang terasa. Sebab memadalah kafir itu hina, keji. Semua orang tak nak mengaku kafir. Orang kafir pun tak suka dikata kafir. Katalah ayat yang lain, nak bagi tahu kejinya ia. Orang yang berdosa sendiri tak suka dikatakan dia berdosa. Memadalah, kalau guna ayat kitab lama, memadalah dosa itu keji. Buktinya bila kita kata orang berdosa, dia kata tak. Berdosa, sedap cakap orang dosa. Dia kata gitu. Itu bukti dosa itu keji. Dosa itu keji. Tu maksud dia tu. Bagus ayat dia tu. Cuma kalau kita jarang baca kitab lama, kita akan apa benda memadalah ilmu itu kemuliaannya. Kita tak boleh nak dapat tangkap lah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ya ibna Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun lak min itqi alfi raqabatin wa nadharuka ila wajhil alim khairun lak min alfi farashin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka ala al-alimi khairun lak min ibadati alfi sanatin. Artinya, sabda Nabi SAW bagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
Hai Ibnu Mas'ud. Hai Ibnu Mas'ud, duduk engkau satu saat pada majlis ilmu itu, duduk satu saat di dalam majlis ilmu, padahal tiada engkau menyentuh akan kalam, tak pegang pen pun, tak dobek pun, dan tiada engkau menyurat satu huruf pun, tak tulis apa-apa pun, dengar je. Terlebih baik daripada merdeka 1000 sahaya. Lebih baik duduk majlis ilmu tak buat apa-apa, cuma dengar, tak tulis satu huruf pun, dah lebih baik daripada merdeka 1000 sahaya hamba. Dan bayangkan kalau tulis beribu-ribu lah. Sebab ilmu ni dia macam kuda liar, macam zebra, kuda belang. Sebab kuda biasa ni jinak, dia macam kuda liar. Kita tak tambat dengan pen dan kertas, dia lagi. Cuma pen dan kertas tu bahasa dululah. Dulu, sekarang mungkin dengan telefon ke dengan tab pun sama je tulis tu tak? Nampak macam main telefon, tapi bukan. Maksudnya catit dengan cara apa sekalipun lah. Mungkin juga boleh kita kata, kita kiaskan rakaman, sama je, maksudnya sama je. Dan menilik engkau kepada muka orang alim. Alim tu bukan kita ni bahasa Melayu ni, orang Melayu ni bila kata orang alim, kita fikir alim tu alim sungguh tu, bukan. Maksud alim orang yang tahulah. Yang bila dia tahu, dia mungkin tahu satu perkara, dia tak tahu perkara yang lain. Dia alim lah, alim pada perkara tu. Dia alim pada perkara tu. Jadi bila kita sebut orang alim, bukan maksud orang alim tutup guru alim tu, bukan. Itu iyalah tu alim lah, tapi tak semestinya alim tu orang pandai apa-apa satu perkara, alim lah, alim dalam bidang tu. Alim tu tahu dalam bidang tu. Dan menilik engkau kepada muka orang alim terlebih baik daripada 1000 kuda yang engkau sedekahkan dengan dia di dalam sabilillah. Tilik aja, biasa duduk majlis ilmu dia lah, boleh tilik. Sebab tu ada perasan kalau orang gantung gambar-gambar tutup guru, dia gantung. Buat apa gantung? Sebab menilik tu, tilik ingat pada Allah, tilik muka orang alim, ingat, boleh teringat pada Allah, maka boleh gantung gambar. Kita tengok muka dia, ingat Allah. Dan memberi salam engkau atas orang alim terlebih baik daripada ibadah 1000 tahun, yakni daripada sunat. 1000 tahun tu ibadah 1000 tahun yang sunat. Memberi salam, maksud memberi salam ni sentiasa bermain di sekeliling orang alim. Maksudnya macam mana? Orang alim tu pula mungkin di surau masjid, maka selalu duduk sepanti surau masjid, selalu duduk bagi salam, salaman sebagainya. Itu kelebihan dia. Dan riwayat daripada Umar bin Al-Khattab, ia berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berjalan kepada halaqah orang alim, berjalan kepada halaqah, pergi majlis ilmu orang alim, adalah baginya dengan tiap-tiap langkah 100 kebajikan. Masa perjalanan tu dah dapat 1 langkah 100 kebajikan. Maka apabila duduk ia padanya, duduk tadi baru melangkah nak datang, dah dapat dah, duduk pula, duduk ia padanya dan mendengar ia akan barang yang dikatanya, dengar saja, tak tulis tak apa, adalah baginya dengan tiap-tiap satu kalimah 1 kebajikan. Setiap satu kalimah, satu kataan tu 1 kebajikan, dapat pahala. Besarnya majlis ilmu. Wa qala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Dan sabda Nabi, satu orang alim samalah dia tahu dengan satu-satu ilmu tu. Faqih ni tahu berkaitan dengan hukum hakam lah. Alim faqih, maksudnya dia tahu tentang hukum hakam. Dia tahu tentang hukum hakam yang memberati dengan wara'. Baru kita faham. Sebab Nabi kata ni, orang faqih, orang tahu hukum dan wara'. Nabi kata, maknanya adalah orang tahu hukum tapi tak wara'. Tu maksudnya. Sebab Nabi kata orang yang tahu hukum faqih dan memberati dengan wara', dia lebih kepada wara'.
Apa dia lebihnya? Terlebih payah atas syaitan tipu dayanya. Syaitan susah nak nipu dia. Tapi dia ni 2 syarat. Pertama, faqih, tahu hukum hakam. Yang kedua, wara'. Okey. Daripada 1000 abid. Tadi satu orang faqih. Daripada 1000 abid. Abid ni orang ibadah, orang yang beribadah, abid. Yang bersungguh-sungguh ibadahnya, pada ibadahnya. Yang jahil lagi wara'. Sama-sama, 2 orang ni sama-sama wara'. Seorang ni faqih, tahu hukum hakam, seorang ni tak tahu hukum hakam. Ibadah je kerja dia. Yang mana yang tak tahu hukum hakam ni 1000 orang sedang beribadah dan wara'. Wara' 1000 orang tapi dia tak tahu hukum hakam, dia ibadah je. Yang ni seorang ibadah dan wara'. Okey, lebih baik seorang tu. Wara' ni apa ni, ada perbezaan lah. Tak semestinya orang faqih tahu hukum hakam ni wara'. Tak semestinya. Dan tak semestinya orang wara' je dia terus jadi alim, terus jadi orang pandai, orang tahu hukum hakam. Tak. Kita tengok je dia tu wara' tu. Terus kita menganggap dia tahu hukum hakam. Dan kita memerhatikan orang yang tahu hukum hakam, terus kita kata dia wara'. Tak semestinya. Tak semestinya. Soalannya wara' tu apa? Wara' ni dia kalau ikut dari segi bahasa, bukan dari segi istilah, dari segi bahasa, wara' ni menahan diri. Wara' ni menahan diri. Maksudnya apabila sesuatu tu tak jatuh pada haram, tapi tak jelas halal. Tak jatuh pada haram, memang tak haram. Ikut hukum fiqh tidak haram. Tapi kehalalannya tak jelas. Hukum fiqh kata selagi tak jelas, selagi tak haram, boleh buat. Bila tak haram boleh. Sebab tu kalau kita makan kat kedai ke, kita tak tanya halal ke haram. Kita tak tanya sembelih ke tak. Dah tanya. Nak sup lembu, tanya lembu tu sembelih ke tak. Nak sup ayam, tanya ayam tu sembelih ke tak. Sebab tak jelas keharamannya, maka halal, boleh makan. Boleh makan. Jadi cuma bila ianya tidak haram, cuma halal tu je tak jelas, hukum fiqh dia boleh. Walaupun hukum fiqh boleh, hukum wara' tu meninggalkan. Dia ada hukum wara', dia panggil. Wara' tu maksud meninggalkan perkara yang tidak haram, tak haram, tapi dia tinggal juga. Kenapa tinggal? Kerana tak jelas kehalalannya. Kalau bab makan pun tak ada masalah. Tak ada masalah dengan maksud tak boleh makan, dibenarkan makan. Jadi kita faham wara' ni lebih dekat dengan ihtiyat, berjaga-jaga, lebih dekat dengan ihtiyat. Wara' ni menjauhi perkara haram wajib, menjauhi perkara syubhah sunat. Menjauhi perkara haram wajib, menjauhi perkara syubhah sunat. Menjauhi orang yang menjauhi perkara syubhah, itu wara'. Syubhah ni apa? Syubhah ni haram tak haram, tapi halal tu tak jelas. Jadi satu contoh, saya teringat satu kisah wara' ni. Pada zaman Imam Ahmad, mazhab Hanbali itulah, Imam Hanbali. Imam Ahmad ni orang alim lah. Ada seorang perempuan minta tanya fatwa dekat dia. Dia kata, wahai Imam, jiran saya orang yang penuh buat maksiat. Makanan dia makanan yang mungkin haram. Akhlaknya akhlak macam orang yang rosak. Rosak akhlak. Kelakuan mereka macam rosak. Tapi dia tu jiran sebelah rumah aku. Rosak sebelah rumah aku ni. Kehidupan dia penuh dengan maksiat. Pada waktu malam, mereka memasang lampu yang terang. Lampu tu terang, dia pasang dekat rumah dia. Sehingga cahaya tu sampai ke rumahku. Kata perempuan ni, sampai ke rumahku. Sampai ke halaman, bukan sampai ke rumah, sampai ke halaman. Yalah, kalau sampai rumah rapat sangat, ada halaman lah. Sampai ke halaman, tak sampai ke rumah, sampai ke halaman. Dan bila macam tu, dia ni orang dulu dia tenun kain dan sebagainya. Jadi mungkin pakai pelita lah. Pelita kena pakai minyak. Jadi rugilah kan, macam bukan rugilah, kena pakai modal lah.
Dia kata dia selalu duduk kat halaman, tenun kat situ, menjahit kat situ, yang mana dia ambil manfaat daripada lampu jiran dia, yang mana jiran dia buat maksiat begitu ginilah, akhlak buruk sebagainya. Dia kata boleh tak? Maksudnya halal tak ataupun haram? Kita pernah fikir? Kita tak pernah fikir pun. Kalau jalan lampu jalan tak apalah, kerajaan lampu jalan kerajaan, kita ambil manfaat, dia letak depan rumah kita, jadi kita tak payah pasal lampu depan rumah. Okeylah, sebab tu kerajaan punya, kan? Ini orang sebelah rumah, kita tak pasal lampu depan, orang sebelah rumah pasal lampu banyak lah tu. Tak apalah, dia punya pasal lah rumah dia, tapi dapat manfaat dekat kita, halaman kita jadi terang. Kalau halaman kita jadi terang, kita tak buat apa-apa, okeylah, sebab siapa suruh kau sampai ke situ? Dia pun ambil manfaat. Tu, ambil manfaat. Buatlah apa-apa sesuatu dengan lampu tadi, tanpa minta izin. Nak minta izin apa? Bukan dia dah, kan? Jadi nak kata haram tak boleh, nak kata halal dapat manfaat. Macam mana? Maka Imam Ahmad kata sebaiknya kau tinggal. Hukum warak, sebaiknya tinggal. Tapi adakah haram? Tak haram. Hukum fiqh tak haram. Itu maksud warak tu. Warak. Jadi warak ni dia tak campur apa yang dia tak tahu. Dia tidak bersangka-sangka. Mudah kata, kalau warak di media sosial perlu ada zaman sekarang. Jarang dibincangkan warak di media sosial. Mungkin satu hari nanti boleh kot. satu jam 40-50 minit atau sejam kita bincang berkaitan dengan hukum warak di media sosial. Sebab di media sosial semua tadi tak warak, tapi kat luar warak. Kalau kat luar pun tak warak, di media sosial pun tak warak, kita tahu dah perangai dia gitu. Ni media sosial kat luar kita tengoklah orang baik dah warak, tapi dalam media sosial dia hilang warak dia, tak warak. Asal ada isu je, viral ke apa je, dia nak komen aja, tak warak tu. Mana dia tahu yang sebenar macam mana? Dia bersangka-sangka, tak tahu betul ke tak betul. Selagi tak tahu benda tu betul atau tidak, kena kata betul lah dulu. Dia kata gitu, tidak, mana boleh gitu. Kalau orang kata benda tu salah, kan? Tak tahu apa yang terjadi, tak tahu apa yang terjadi. Asal boleh komen je dia komen. Asal melintas apa-apa je komen. Dengar apa-apa je komen. Itu tak warak tu. Tak boleh kata dia salah, sebab dia dengar macam tu, dah orang tu salah, dia komen nak kata orang tu salah. Betul juga. Tapi nak kata macam tu pun, tapi boleh jadi benda tu salah. Benda tu potong ke, cut ke, dipetik luar konteks ke apa, macam-macam lah boleh jadi. Macam-macam boleh jadi. Tapi nak kata dia salah tak boleh juga. Boleh dia komen tu. Nak kata dia betul pun tak boleh juga. Tapi ramainya hilang warak dekat media sosial. Sikit pasal kita dengan warak. Seperti kisah Barshisha. Kisah Barshisha ni pun best juga. Lagi akan datang. Dia kata nanti cerita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Sabda Nabi, kelebihan orang alim, orang yang tahu atas orang abid, orang yang ibadah. Dia ibadah berbanding dengan orang ilmu tapi tak ibadah. Okey. Orang berilmu tapi tak ibadah. Bila sebab ibadah, jangan cerita yang wajib. Yang wajib tu memang semua kena buat. Yang sunat lah maksudnya. Ilmu tak ibadah, tapi ilmu, suka ilmu tapi kurang ibadah. Dengan orang suka ibadah, abid suka ibadah tapi malah belajar. Okey. Seperti kelebihan bulan pada malam penuh purnama atas segala bintang. Cuba bayangkan bintang dengan bulan purnama. Lebihnya orang ilmu tapi tak ibadah pun, lebih dia juga. Yang sunat yang sunat. Yang fardu mana boleh. Dan dikehendaki dengan kelebihan itu, apabila kita masuk beberapa hadis tadi, cerita kelebihan orang, kelebihan. Apa lebih? Apa maksud lebih? Tadi kan lebih 1000 orang abid tapi jahil. Lebih lagi seorang seorang yang alim, lebih lagi dia. Lebih sebut lebih. Apa maksud lebih? Dia nak bagi tahu. Maksud lebih dan dikehendaki dengan kelebihan itu banyak pahalanya, lebih pahala. Pak. Lebih pahala orang yang ada ilmu dengan orang yang beribadah. Saya ulang balik, ibadah bila kita sebut sunat.
Lebih lagi orang yang ada ilmu, pahalanya. Orang ibadah banyak-banyak tujuannya nak pahala, tapi malah duk majlis ilmu, serabutlah, malah fikir dan sebagainya. Sedangkan tujuan dia ibadah nak pahala, tapi tak ada duk majlis ilmu, rugi sangat. Sebab kalau target dia nak pada pahala, majlis ilmu lah. Ibadah tak payah. Bukan tak payah, tak perlu lah. Kalau buat silakan, bagus. Kalau tak buat, tak apa. Buat yang wajib-wajib kan. Sepatutnya gitu. Ini tak, kenapa lepas buat ibadah, lepas buat ibadah. Tak kisahlah ibadah sunat apa saja sekalipun, janji namanya ibadah. Tapi majlis ilmu tak duduk, sangat rugi. Dia tak reti, dia tak faham kelebihan tu. Dan ditinggikan darjatnya pada akhirat. Ke akhirat pula, orang yang ada ilmu tapi tak ibadah, berbanding dengan orang ibadah tapi tak duduk majlis ilmu, lebih tinggi orang yang tak ibadah tadi. Lebih tinggi darjat dia di akhirat nanti. Dia jadi VIP. Mungkin orang lain telanjang, dia dapat pakaian. Siapa yang telanjang? Ahli abid. Kerja dia semayang aja. Semayang sunat, pas sunat. Banyak semayang. Majlis ilmu tak duduk. Yang ini duduk majlis ilmu je. Semayang tak apa-apa sangat. Dia pula dapat baju. Yang ni telanjang. Boleh jadi, itulah kelebihannya, lebih kelebihannya. Sebab dekat pada masyarakat semua telanjang. Semua telanjang tu. Tapi dia dapat makan. Semua haus, dia dapat makan. Semua panas, dia dapat teduhan arash. Padahal dia tak semayang pun. Maksud tak semayang sunat, tak ada pun. Tapi majlis ilmu suka. Tu kelebihannya. Pada setengah riwayat, seperti kelebihanku atas umat aku. Allah, ni lagi besar. Nabi kata, seperti aku berbanding umat aku. Tu beza orang ada ilmu dengan orang ibadah aja tapi tak ada ilmu. Tu beza. Semua ni nak bagi tahu kelebihan. Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW bersabda, Allahumma ghfir lil muallimina wa barik lahum fi abdanihim wa atil fi a'marihim. Ya Allah, lama saya tak baca doa ni. Doa ni sangat bagus ni doa. Allahumma ghfir lil muallimin wa barik lahum fi abdanihim wa atil fi a'marihim. Hai Tuhanku, ampun olehku bagi segala orang yang mengajar, dan beri berkat olehmu pada badan mereka, dan panjangkan umurmu pada dan panjangkan olehmu pada umur mereka itu. Ya Allah, ampun olehmu bagi segala orang yang mengajar. Nabi punya doa, ya Allah, ampunkan orang yang mengajar. Sebab bila mengajar, banyak cakap. Bila banyak cakap, banyak salah. Banyak cakap, banyak salah. Jadi ada kesalahan yang berlaku, Nabi minta ampun. Kita nak doa Nabi ni, kita kena mengajar. Dan beri berkat olehmu pada badan mereka, bagi sihat. Panjangkan umurmu pada umur mereka. Panjangkan umur. Nabi minta doa gitu. Dan daripada Umamah, daripada Nabi SAW bersabda bahawasanya Allah Ta'ala dan malaikat dan ahli langit. Cuba tu. Apa benda tu? Dan ahli langit dan apa tu? Kita lama memang gitu. Hai Tuhanku, ampun olehmu bagi segala orang yang mengajar, dan beri berkat olehmu pada badan mereka, dan panjangkan olehmu pada umur mereka. Dan daripada Umamah, daripada Nabi SAW, maksudnya Allah Ta'ala dan malaikat dan ahli langit dan ahli apa tu? Ahli bom. Bawau mim bom. Bawau mim bom. Ingat, dia kitab ni dia kena buah baris. Walaupun dia Jawi, dia bukan kitab Arab, dia kena buah baris. Dia yang dululah, dia kena buah baris. Kalau baca bom, itu yang jadi Allah mencipta langit dan bom. Bawau mim tu bom, ahli bom. Ini yang buat bom ke apa ni? Bukan. Maka diharuskan sembahyang itu dahi disujudkan di atasnya bom. Bukan di atasnya bom, di atasnya bumi. Dia memang kena berbaris. Mim ta'alif
mata. Mim alif ta apa? Mim ta alif mata. Okeylah. Mim alif ta mati. Jangan salah. Hayanun, ingat bawah baris je. Hayanun. Hin, macam Arab yang bunyi kan? Hina. Hina. Kaf ra alif bukan kira. Kadang-kadang kalau dia balik bawah kira, boleh jadi kera. Kira ke kera? Kisah ada orang nak cerita lah. Belajar baru setahun dua. Bila pandai lah, dah belajar setahun dua, rasa senior lah, dah pandai kat pondok. Lepas tu cubalah nak mengajar. Orang 10 tahun baru start mengajar. Dia baru 2-3 tahun dah start mengajar. Baca kitab. Maka wajib bagi orang yang mendaki berhadas besar, wajib atasnya yang mandi hadas besar basah segala bulu-bulu rom. Bulu rom. Rawaw mim. Mim baris atas, bulu rom. Anak murid tanyalah, apa dia? Bukan anak murid lah yang dengar tu, tanyalah, apa dia bulu rom tu? Jawabnya sejenis burung di syurga. Mula dia belit, sejenis burung di syurga. Dia kata, apa kena mandi hadas besar dengan burung di syurga? Dia kata, barang siapa yang banyak bertanya maka lemah imannya. Kalau nak jawab lah tu, barang siapa lemah imannya maka tempatnya di neraka. Ambil cerita masa duduk pondok dulu lah. Bulu rom. Wah, kelakar. Tu bom tu, bukan bom tu, bumi tu. Bumi. Ahli bumi. Maknanya kata Umamah, Nabi kata Allah Ta'ala Allah Ta'ala, malaikat, ahli langit, ahli bumi, ikan di laut. Oh, banyak ni ikan di laut. Menselawat mereka itu. Selawat dekat orang yang mengajar, yakni maksud selawat, yakni minta ampun mereka itu atas orang yang mengajar akan manusia dengan kebajikan. Orang yang ajar benda baik, maka ikan semua minta ampun bagi dia. Ahli bumi semua minta ampun bagi dia. Ahli langit pun minta ampun. Ahli langit para malaikat semua minta ampun bagi orang yang mengajar kebaikan. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kasih bahawa menilik kepada pemerdekaan Allah. Barang siapa kasih bahawa menilik kepada pemerdekaan Allah. Barang siapa daripada Allah Ta'ala, daripada api neraka. Barang siapa yang nak lepas daripada api neraka. Macam ni cara. Maka tilik olehmu kepada orang yang belajar ilmu. Tu lah. Perhati orang yang belajar ilmu, ataupun jadilah kamu orang yang belajar ilmu. Bila dia belajar ilmu, maka orang macam ni, dia sebenarnya nak lepas daripada api neraka. Kita kalau nak lepas daripada api neraka, kita ambil bab lain. Kita sedekah lah, apalah macam-macam kan, tolong orang. Iyalah, betul juga. Tapi kita tak ambil menuntut ilmu. Menuntut ilmu pun lepas daripada api neraka. Kita biasa ambil bab lain untuk lepas daripada api neraka. Maka demi Tuhan, diri Muhammad dengan tangan kudrahnya, dalam genggaman Allah lah maksudnya, tiada daripada orang yang belajar ilmu yang pergi datang, orang saya berulang-alik majlis ilmu ni, kepada pintu orang alim, maksudnya kepada orang alim, orang yang tahu untuk belajar, melainkan disuratkan baginya, dituliskan baginya, dicatatkan baginya dengan tiap-tiap langkah. Satu langkah tu ibadah setahun. Satu langkah ibadah setahun. Ibadah, bila sebut ibadah je sunat dan diperbuat baginya dengan tiap-tiap langkah itu mahligai dalam syurga. Oh, banyak mahligai. Dan berjalan ia di atas bumi. Bukan berjalan di atas bom berjalan atas bom mampus. Dan berjalan ia di atas bumi, dan bumi minta ampun baginya. Banyak kelebihan orang, semua kelebihan-kelebihan orang yang menuntut ilmu. Dan riwayat daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu yang dapat manfaat, maknanya bahasa lain adalah ilmu tak ada manfaat. Sama lah macam tadi. Ayat Nabi ni jawami'ul kalim, hadis Nabi ni jawami'ul kalim. Nabi cakap macam ni, Nabi tak cakap macam lain, tapi kita faham macam lain. Nabi kata barang siapa belajar satu bab ilmu yang dapat manfaat dengan dia, ilmu yang bermanfaat. Maknanya ada ilmu yang tak manfaat.
Ilmu tapi tak manfaat. Macam kita belajar SPM lah. Ada tak? Guna tak? Belajar tak guna. Ada orang tak guna, ada yang guna, manfaat lah bagi dia. Ada yang tak guna. Belajar macam-macam. Belajar macam-macam, geografi lah apa, ada guna sekarang? Tak guna, tak manfaat. Manfaat bagi orang lain, bagi dia tak manfaat. Rugi je. Baik belajar kitab waktu tu. Dah alim dah rasanya. Belajar muzik dulu. Kalau ada sekolah rendah dulu kan ada muzik main recorder. Korang kan? Ada tak? Memang tak manfaat lah yang tu. Memang awal-awal lagi tak manfaat. Lukisan. Sebab nak ambil periksa kan, lukisan paling mudah dapat markah. Kita pun belajar lah itu ini. Sekarang buat apa? Tak ada, tak manfaat bagi kita. Habis bagi orang lain yang lukis-lukis jual nak dapat duit tu, manfaat lah bagi dia, bagi kita tak. Masa yang habis tu sia-sia je habis belajar ilmu sebab kita tak manfaat. Ilmu yang dapat manfaat dengan dia pada akhiratnya, pada akhirat dan dunianya, dunia dan akhirat. Tak kisahlah mana satu, janji ilmu tu manfaat. Niscaya terlebih baik baginya daripada umur dunia 7,000. Umur dunia 7,000 tahun puasa pada siang harinya dan sembahyang pada malamnya. Allah, lagi makbul amalnya 7,000 tahun dan tiada mardud dan tidak ditolak amalnya. Allah, 7,000 tahun puasa. Besar fadilat. Kita kadang nak fikir tak boleh, kita nak cerita menuntut ilmu ni bersoalan pahala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah sakut. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku bendaharaan ilmu dan Ali itu pintunya. Kata Nabi kata gitu. Maknanya Sayyidina Ali ni banyaklah ilmu. Maka tak kala mendengar segala orang khawarij akan hadis ini, geng-geng tak puas hati ni dengan Sayyidina Ali, hasad mereka itu atas Sayyidina Ali. Tak puas hati lah. Maka berhimpun 10 orang besar-besar daripada mereka. 10 orang besar-besar ni 10 orang bijak pandai berkumpul. 10 orang dan berkata mereka itu, diorang berpakat, kita tanya akan dia pada satu masalah seorang. Mari kita tanya dia masalah, tanya dia apa-apa supaya tengok dia boleh jawab. Sebab Nabi kata gitu. Nabi kata aku ni adalah perbendaraan ilmu, Ali tu pintu. Maknanya besar lah juga tu. Kena lalu kuat Sayyidina Ali dululah. Kemudian daripada seorang betapa dia jawab. Oh, maknanya tanya soalan yang sama 10 orang. Soalan sama. Tengok dia jawab apa. Maka jika ia jawab, bagi tiap-tiap seorang daripada kita lain-lain jawabnya. Kalau soalan sama jawapan lain, maka kita ketahuilah bahawa ia alim. Betul lah Nabi kata dia alim. Dia khawarij ni. Sesungguhnya sungguh seperti kata Nabi itu. Tak berarti kita tanya 10 orang, 10 soalan yang sama, kalau dia jawab yang sama, kata alim tapi jawapan yang sama dengan sebagai soalan sama. Tapi kalau satu soalan yang sama jawab berbeza 10 kali, maknanya betul lah alim. Kita hari ni kita ambil, untuk pagi ni kita ambil satu aja. Kita ambil satu aja. Soalan yang pertama je lah. Jawapan yang pertama. Soalan sama je. Maka datang seorang daripada mereka itu dan berkata, orang yang pertama datang dan kata, hai Ali, ilmu afdal atau harta? Mana lagi baik, ilmu ke harta? Maka jawabnya, Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Ilmu lebih afdal, lebih baik daripada harta. Mesti kena bagi hujah. Apa hujahnya? Maka katanya, apa dalilnya? Lepas ni 9 orang nak tanya soalan yang sama lepas ni. Nak tengok dalil dia sama ke? Kalau yang sama, kata pandai, kata banyak ilmu. Macam tu. Apa dalil? Jawabnya, kerana ilmu pusakai anbiya. Maksudnya anbiya, para nabi, bila dia wafat, dia mempusakai ilmu. Dia tak pusaka harta, dia mempusakai ilmu. Jadi sebab tu al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu pewaris nabi. Jadi nabi dia mewariskan ilmu, okey? Dan harta pula siapa pusaka dia? Qarun. Iyalah Qarun, sebab banyak harta. Qarun ni pun kita tahulah cerita dia kan. Qarun orang kaya zaman Nabi Musa.
Malah ada riwayat kata sepupu Nabi Musa. Miskin sangat, anak ramai. Nabi ajar dia beberapa perkara. Ada yang kata Nabi ajar dia buat emas. Buat emas. Emas kan tak boleh buat, tapi Nabi Musa ajar dia buat emas. Ada kata riwayat gitu lah. Akhir sekali jadi kaya, lepas tu minta zakat, tak nak bagi zakat. Akhir sekali ditenggelamkan lah. Panjang cerita dia. Okay? Dan Syaddad ni kita cerita last sekali. Dan Firaun kita tahulah, kaya sampai kan bina bangunan tinggi-tinggi, sampai kan buat, kalau kita tengok buat piramid tu pun tanpa ada paku dan simen. Hebatnya Firaun sampai mengaku Tuhan. Dan umpama mereka itu dan tu. Cuma dalam ramai-ramai yang disebut sini, Syaddad je yang kita tak kenal. Jadi saya ceritalah Syaddad sikit dalam 2-3 minit. 4 orang yang pernah menguasai dunia. 4 orang. Nabi Sulaiman, Iskandar, Zulkarnain, dua ni yang beriman. Menguasai dunia, bukan separuh, dunia. 2 orang yang beriman. 2 orang lagi lawan Tuhan. Namrus, ataupun kalau bahasa Arab Namrud, Syaddad. Semua kita pernah dengar cerita, kan? Syaddad je kita tak pernah dengar cerita. Syaddad antara yang menguasai dunia. Dia tak ada cerita nama Syaddad, tapi dalam Quran ada istana dia ataupun kota dia. Kota dia nama kota Iram. Surah Al-Fajr kan? Apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iram lah tu. Iramazatil imad. Iram tu nama kota. Nama kota ada. Siapa tuan dia? Tuan dia Syaddad lah. Tapi nama Syaddad tak ada dalam Quran. Iramazatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tu cerita dia. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu buat terhadap kaum Ad? Iramazatil imad. Penduduk Iram yang mempunyai bangunan yang tinggi-tinggi. Allati lam yukhlaq, yang belum pernah dibangun, dibina waktu tu, mithluha, semacam tu fil bilad, mana-mana negeri-negeri yang lain. Dia menguasai dunia. Dia diriwayat dia ada 4,000 orang anak. Ni zaman Nabi Nuh, bawah pada zaman Nabi Nuh lagi. Zaman Nabi Hud, area tu lah. Maksudnya zaman tu riwayat dia hidup 1,000 tahun umur dia. Waktu tu jenis Nabi Nuh pun 950 tahun kan. Umurnya 1,000 tahun, anak dia 4,000, bini dia 1,000. Waktu tu tak boleh bayang sekarang. Yalah, mana boleh bayang kan. Tak boleh kita nak imagine. Waktu tu waktu awal-awal. Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh baru 3 dia kan. Adam, Idris, Nuh kan. Lepas tu Hud, Saleh kan. Hud ada riwayat kata memang umat Nabi Hud pergi dakwah pada mereka. Ada kata gitu. Jadi di antara Nabi Nuh, Hud kat situ. Dia punya waktu tu. Jadi awal-awal Nabi Adam turun, maksudnya berapa ribu tahun lama dah. Jadi tak pelik lah kalau bini ramai macam tu. Masa tu orang pun besar-besar kot. 4,000 orang anak, bini 1,000, hidup 1,000 tahun. Dia baca lah, dia dapatlah riwayat daripada cerita-cerita dulu, ataupun daripada kalau boleh kata kitab lah kot. Kalau ada kitab dah waktu tu dia baca ada syurga, Allah buat baik masuk syurga, buat syurga. Akhir sekali dia kata jom kita buat syurga. Dia akhir sekali mengaku Tuhan juga. Jadi mengaku Tuhan juga. Dia buat syurga. Dia kerahkan rakyat. Cuba cerita, dia panggil orang alim, ceritakan syurga macam mana. Orang alim tu bagi tahu syurga macam ni, ada mah, ada gitu, gini, zaparan lah, apalah macam-macam lah. Zabarjat lah, permata ni sebagainya. Akhir sekali lepas dah beritahu tu, yang paling susah sekali emas, kata nak mulakan buat. Dia nak cari tempat je 80 tahun. Kat mana nak buat syurga? 80 tahun. Ada kata dekat Yaman, area Yaman. Baru jumpa tempat untuk buat syurga. Sekarang nak buat syurga daripada emas, maka diarahkan rakyat diharamkan rakyat ada emas, semua kena bagi. Dan dia sendiri cari gali emas lah juga, dapat banyak emas. Kemudian buat memakan masa 300 tahun.
buat syurga. Macam-macam lah. Dia letak berapa ribu orang lah, bidadari. Orang lah, bukan bidadari, letak orang. Buat macam syurga. Buat macam syurga. Akhirnya dia mati ketika melangkah nak masuk. Dia kata, banyak kita dengar riwayat-riwayat mengatakan Tuhan akan bagi syurga. Aku pun masuk syurga. Aku pun ada syurga. Macam tu lah lebih kurang. Melangkah-langkah, mati tu riwayat mengatakan ni surah lain pula ceritanya. Cerita tu Haqqah, cerita surah Al-Haqqah. Dalam tu menceritakan tentang azab macam mana dia mati. 8 hari 7 malam angin sejuk. Angin sejuk 8 hari 7 malam. Betul lah kan? Bukan 8 malam 7 hari, bukan. 8 hari 7 malam. Angin sejuk, akhir sekali Allah musnahkan. Setelah pada tu Allah musnahkan semua. Tapi dia tu mati ketika melangkah masuk. Kau tak percaya lagi aku Tuhan? Syurga dah ada. Memang macam syurga lah kot. Dia melangkah tu. Lepas tu 8 hari 7 malam matilah dia. Jadi tu syahadat. Sebab saya rasa nak cerita pasal syahadat, tak rasa nak cerita pasal Firaun. Qarun sebab kita biasa dengar. Syahadat kita jangan dengar. Jadi syahadat adalah salah seorang daripada 4 orang yang pernah kontrol dunia. Hebatnya dia. Kontrol. Hebatnya. Tapi akhirnya Allah musnahkan. Itu yang pertama. Ada lagi 9 soalan. Datang orang kedua tanya, ilmu lebih afdal ke harta? Dia jawab yang lain pula Sayyidina Ali. Sampai 10 kali. 10 berbeza jawapan. Maka orang mengaku Sayyidina Ali memang hebat. Wallahu alam. Berhenti kat situ. Kita sudah dengan tasbih kafarah al-musratul lilladzina amanu wa 'amilus shalihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.